Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang sedang menonton Hey Shadows Channel. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright geng bayang semua, so pada hari ini Shadows bakal kongsikan dengan korang satu kisah ataupun storyline yang berbeza sikit daripada kisah-kisah Shadows ni. Sebab apa? Dikatakan dekat satu tempat ni yang terletak di Kepong Baru ada beberapa insiden-insiden yang menyeramkan, and insiden tersebut adalah katanya terdapat penampakan Pontianak dekat kawasan tu. Menyeramkan mat. So adalah beberapa perkongsian kisah yang Shadows dengar dekat yang berlaku dekat tempat tu, sebab Shadows ada kawan yang stay dekat situ. So Shadows pun decide untuk kongsikan dalam konten kepada kali ini. So Shadows pun malah nak panjangkan cerita semua. So tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram yang berlaku dekat Kepong Baru. Tapi sebelum tu, kita roll intro dulu. Piwup. So, kalau kita ceritakan pasal kisah-kisah hantu ataupun penampakan makhluk-makhluk macam Pontianak ke pocong ke lansui ke apa semua, first thing in mind lah. First thing in mind, benda pertama yang datang dalam otak kita selalunya berlaku dekat kawasan-kawasan yang banyak hutan ataupun berlaku dekat kawasan perkampungan ke apa ke, yang boleh dikatakan luar daripada KL lah. Consider orang selalu fikir, selalunya lah, tak semua, selalunya orang fikir macam kat kawasan KL ni mana ada hantu. Tapi lain pula kisah yang Shadows dengar ni. Sebab apa? Benda ni berlaku dekat Kepong Baru di Kuala Lumpur. Dan dikatakan dekat satu tempat ni ada beberapa kali lah, ada beberapa orang kan nampak kelibat Pontianak tau. Tapi dia bermuncul dalam cara yang berbeza lah. Lain orang, lain cara penampakan dia lah dalam kisah ni kan. So Shadows takkan break part-part lah. Dia lebih kepada apa yang diorang nampak dekat tempat tu. So Shadows nak ceritakan, dia satu kawasan ni Shadows malah nak namakan tempat tu in detail. Sebab ialah orang-orang yang stay kat situ kan nanti naya pula kan, tak nak keluar rumah semua bagai kan. And dikatakan Pontianak ni juga suka lepak dekat satu kawasan sekolah yang berdekatan dengan kawasan perumahan tu. Sebab apa? Mengikut salah satu kisah security tu, ada beberapa kali dia terkena benda yang tak manis lah. So kisah ataupun pengalaman pertama ni dia berlaku dekat salah satu pekerja dekat kedai Speedmart dekat kawasan situ tau. Dia ada satu kedai Speedmart dekat situ. So diorang ni ada satu rumah dekat situ di mana macam consider macam hostel lah. Macam hostel untuk diorang ni berasal daripada Sabah dan Sarawak. So disebabkan tak ada tempat nak tinggal, everything orang nak sewa kat KL mahal, nasib baiklah company Speedmart tu menyediakan satu rumah untuk diorang stay. So kisah ni berlaku pada satu malam ni di mana budak-budak Sabah dengan Sarawak ni pergi lepak dekat satu taman tau dekat kawasan situ. So malam-malam biasalah tak ada orang kat situ, budak-budak semua tak ada. So diorang pun lepak kat situ, minum, chill-chill, lepak sebagai kan. And kawasan taman permainan tu banyak gila pokok-pokok besar. Alright, consider taman tu sahajalah yang ada pokok besar. Dekat selain daripada kawasan taman tu memang tak banyak lah pokok, ada lah tapi pokok-pokok yang kecil tu lah. Tapi taman tu sahaja yang penuh dengan pokok-pokok besar tu. So diorang tengah chill lepak macam biasa, and then tiba-tiba consider jarak dia daripada mana diorang duduk ke satu kawasan ataupun area dekat kawasan taman tu berjauhan sikit lah, dalam lebih kurang 20 ke 50 meter macam tu lah, lebih kurang lah kan, tak ada lah jauh mana pun. So tengah diorang duduk kat situ, tiba-tiba biasalah dalam gelap kan, lampu ada dalam 2-3 macam tu, diorang nampak seperti ada kelibat wanita yang sedang berjalan-jalan dekat kawasan tu. So pada awalnya diorang sangkakan kemungkinan salah satu resident dekat kawasan perumahan tu stay dekat situ, just keluar untuk jalan lepak-lepak, ambil apa udara ke, ambil angin, ambil udara apanya, ambil angin semua benda lah. Dan salah satu daripada budak-budak Sabah ni tanyakan kepada member dia, cakap kalau ia pun ambil angin pukul 2 pagi agak-agak pelik ke kan, jarang orang buat macam tu kan. Itu apa yang dipikirnya, tapi ada je orang buat benda-benda macam tu kat KL ni, sebab ada orang yang jadi tak tidur. Contohnya macam Shadows kan, dah lewat malam pun tak tidur lagi kan. So
So diorang pun just decide untuk abaikan. Tapi apa yang diorang perasan, kelakuan wanita tersebut pelik gila tau. Dia seolah-olah hanya berjalan dekat satu kawasan ataupun satu tempat tu je tau. Dia kejap ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Dia tak adalah pusing kawasan taman ke apa ke, tak ada. Dia just berada dekat tempat yang sama, berjalan dekat kawasan tu tau. So diorang ni pun berasa pelik. Kenapa perempuan ni asyik jalan kat situ ke? Cuba nak perhatikan budak-budak yang tengah lepak kat situ ke? So in the end diorang malas nak fikir pasal perempuan tu. Sebab apa? Lagi dipikirkan lagi menyeramkan lah. Sebab diorang dah start fikir lah, kokok itu bukan manusia, itu berjembalang ke apa ke kan. So diorang just abaikan and continue sembang. And then continue sembang. Then diorang pasal wanita tu dah tak ada dekat situ tau. And diorang pelik, mana hilang perempuan tu? Tiba-tiba hilang kan. Just menghilangkan diri macam tu je tau. So diorang duk mencari kan. Tiba-tiba pula jadi interest untuk diorang kan, untuk cari perempuan tu kan. Namun tak kelihatan tau. Sampailah salah satu budak Sarawak yang ada dekat situ terus tepuk member-member dia yang lain, cakap, weh, aku bukan nak takutkan korang, tapi cuba korang pandang apa yang ada atas pokok. And alangkah terkejutnya apabila diorang pandang atau mendongakkan kepala memandang pokok besar yang berada di hadapan mereka. Apa yang diorang nampak? Perempuan yang tadi berjalan yang ke hulu ke hilir tu berada di atas pokok tu tau. And the best part is, okay lah, fine lah, kot diorang fikir lah mungkin perempuan tu decide untuk panjat pokok ke apa kan. Tapi benda paling epic is that perempuan tu sedang macam orang kata bercangkung macam tu lah, bercangkung ke atas salah satu dahan pokok tu, di mana tebal dahan tu tak ada tebal mana. Kalau kita manusia biasa duduk atas dahan tu patah mat. And diorang nampak perempuan tu tengah duduk dekat situ. And baru diorang sedar yang perempuan tu sedang pandang diorang tau. And salah satu budak Sabah ni bila pandang perempuan tu, dia seolah-olah nampak perempuan tu sedang tersenyum memandang diorang semua dengan rambut yang panjang. And apa yang dia pasang macam baju mat, macam jubah, bukan nak kata jubah, macam dress putih yang tu, lusuh gila. And memang diorang nampak makhluk tu sedang pandang tepat ke arah mereka tau. And terus budak Sarawak tu cakap, apa kata kita caw dari sini sebelum apa-apa berlaku kan. And diorang pun cepat-cepat bangun daripada tempat tu and nak pulang ke rumah lah. Seeloknya diorang nak jalan keluar daripada kawasan taman tu, benda yang paling epic berlaku is that ketika diorang jalan dekat kawasan tu, diorang nak keluar daripada kawasan taman tu, apa yang diorang nampak is that atas kepala diorang, perempuan tadi yang ada di ke atas pokok berada di pokok tu tau. And Mamat Sabah yang nampak perempuan tadi tu memang cam muka dia. And terus dia cakap, weh, baik kita lari. Itu bukan manusia, itu bukan perempuan ke apa, itu adalah Pontianak. Terus mereka semua berlari masuk ke rumah. And sambil diorang lari masuk ke rumah, diorang dapat dengar apa makhluk tu mengilai dengan begitu kuat tau. Macam ibarat macam diorang je lah yang dengar suara perempuan tu mengilai. Sebab kawasan rumah semua tak, kalau kata memang benda tu kuat, orang semua dah dengar dah, semua dah keluar rumah, tapi memang tak ada siapa keluar. Diorang ni memang time berlari dengan laju tu memang dengar mengilai tu dengan begitu kuat tau. So seeloknya diorang sampai rumah semua dalam keadaan tenang, everything all. Keesokan pagi semestinya kesemua daripada mereka ni demam panas lah. Sebab apa? Tak percaya dengan apa yang diorang nampak pada pagi tu ataupun malam tu lah, senang cerita macam tu lah. And mengikut salah satu rakan Sabah ni, dia cakap yang memang sah apa yang diorang nampak pada malam tu bukan perempuan, bukan apa, tapi adalah Pontianak yang berada di kawasan tersebut. Korang bayangkan tengah korang lepak-lepak dekat kawasan taman yang tu kena ganggu macam tu, tak manis weh. Seram. Yelah, tapi benda nak berlaku kan, nak buat macam mana kan. And salah satu lagi kisah yang saya dengar daripada tempat tu is that ada satu pakcik tua lelaki Cina ni yang stay dekat kawasan situ. Pakcik ni dah meninggal lah, right. So pakcik ni pada awalnya, time masa dia hidup everything, dia elok je, tak ada isu, tak ada apa-apa. Memang seorang pakcik Cina yang agak friendly lah, mengikut kisah orang kat situ kan. Memang friendly, memang baik hati, everything all. So sebelum pakcik Cina ni meninggal, berlaku satu insiden dekat atas diri dia, di mana uncle ni dia selalu pergi dekat kawasan taman tu, di mana dia akan berdiri di bawah sebuah pokok ni.
And pokok besar tu, yang macam Shadow cakap tadi pada awal cerita tadi, satu pokok besar tu, and dia seolah-olah akan macam menjerit, marah ataupun bersembang dengan pokok tu. Ramai orang yang lalu time malam tu, especially dekat antara pukul 10 sampai pukul 12, pukul 1 macam tu, yang sedar yang pakcik tu selalu sangat bercakap dengan pokok tau. So lepas pakcik tu dah meninggal and everything, obviously adalah beberapa penduduk yang rapat dengan isteri pakcik tu tanyalah kenapa pakcik ni berapa hari sebelum dia meninggal dia suka sangat bersembang dengan pokok lah, apa semua benda, and then attitude dia berlainan tau. And mengikut isteri dia, pakcik tu bila dia keluar lepak malam and everything, bila dia balik rumah, dia akan bagi tahu isteri dia yang dia baru saja macam lepas marah ada seorang perempuan ni tau. Dan isteri dia cakap, kenapa kau pergi marah perempuan tu, apa perempuan tu buat? Dan lelaki Cina ni ataupun uncle ni bagi tahulah dekat isteri dia yang perempuan tu suka kacau orang dekat taman tu tau. Dan isteri dia dah pelik lah, kacau orang dekat taman, apa maksud you? What do you mean? Tiba sebab apa, Shadows macam otak ayat dalam otak ni stuck pula tiba kan. So tiba what do you mean? Aduh, kecoh betul kan. So uncle ni dia cerita yang dia selalu marah perempuan yang berada dekat kawasan pokok tu. And then uncle tu cakap perempuan tu bukan berada dekat bawah pokok ke apa, tapi berada di atas pokok tau. And each time uncle ni marah perempuan tu akan tergelak-gelak, tersenyum-senyum, tersengih-sengih macam tu tau. And isteri uncle ni rasa pelik tau, kenapa suami dia fikir apa yang buat benda-benda macam tu tau. And lepas kaji barulah isterinya dapat tahu, berdasarkan penduduk dekat kawasan situ, rupa-rupanya penduduk kat situ dah tahu dah memang ada gangguan-gangguan macam tu. Tapi maksud epic is that Pontianak tu sebenarnya tak ganggulah rumah-rumah orang, dia just berada dekat kawasan taman permainan tu lah. So isteri uncle tadi tu, dia tak tahu sama ada uncle tu bersifat demikian sebab apa, mungkin buang tebiat ke apa ke, ataupun memang ada jembalang ataupun pontianak yang duduk ke pokok tu, and uncle tu sebenarnya sedang berinteraksi dengan pontianak. Berinteraksi, lepak, chill, relax, tak ada isu pun. Uncle tu siap marah-marah lagi tau. Tapi nasib baik tak ada apa-apa yang berlaku lah. Tak ada lah dia sampai makhluk tu bengang dengan uncle tu, start ganggu rumah ke apa. Nasib baik tak ada benda-benda macam tu berlaku lah. So itu salah satu pengalaman yang dialami oleh aunty tu lah, ataupun uncle yang dah meninggal tu. And cerita satu lagi ni berlaku di kawasan sekolah tu. So dekat area kawasan perumahan tu ada satu sekolah tau. And sekolah tu boleh dikatakan, even kalau time malam lah, kau lalu time pukul 8, pukul 9 macam tu, even though still ramai orang dekat kawasan luar tengah lepak ke apa ke kan, bila kau lalu dekat sekolah tu, dikatakan dia memberi satu aura yang agak menyeramkan tau. Macam ada benda yang tak kena dengan sekolah tu tau. So pengalaman yang berlaku dekat salah satu security malam yang jaga dekat sekolah tu, di mana security ni dia dah banyak kali terkena gangguan tau daripada pontianak tu tau. Sebab apa? Dikatakan time awal-awal dia masuk kerja dulu, time tu memang dia dah plan dia nak berhenti kerja lah. Dia tak nak kerja ataupun dia tak nak jaga tau sekolah tu tau. Sebab apa? Tiap-tiap malam ada saja something yang tak kena tau. So antara pengalaman dia yang paling menyeramkan, time ni dia dah consider agak senior jugalah, selalunya dia akan dengar seperti bunyi-bunyian, dia akan dengar seperti ada orang gelak and everything all. Tapi pada satu malam ni, di mana dia asyik dengar bunyi salah satu pintu kelas dekat sekolah tu macam kejap buka kejap tutup dengan begitu kuat tau. So obviously sebagai security, kau risaulah kot ada orang masuk ke, ada penyamun ke apa ke. So si security guard ni pergilah nak buat round check dekat sekolah tu. And apabila dia nak cari tempat di mana dia dengar bunyi pintu asyik bising tu, dia tak jumpa tau. Dia macam tak tahu mana hilang bunyi tu, tiba-tiba senyap kan. Dan dia continue jalan sepanjang koridor tu. So sekolah tu dia macam ada dua bahagian tau. Dia ada satu bahagian blok sini dan satu blok sini lah. Dia macam bukan lah, macam petak macam petak yang tu. So security guard tu berada dekat tingkat 2 dekat bahagian ni tau. Dan bahagian kat sini ni, bangunan kat sini, bila security guard tu lalu, dia nampak seperti ada kelibat perempuan yang laju tau, bergerak tau, macam laju gila, macam The Flash. So bila security tu nampak, security tu macam apa benda kan. And berani jugalah Mamat ni kan, dia pergi kejar sebab dia macam Syarul cakap tadi lah, sebagai seorang security kat situ, dia risau ada penyamun masuk ke apa tau. So dia pun cepat-cepat kejar lah apa yang lalu dekat situ, sebab risau akan apa-apa benda yang tak manis berlaku lah. So kejar, dia pergi dekat bahagian belakang sekolah tu. And bahagian belakang sekolah tu penuh semak samun,
pokok-pokok, and then benda paling epic, dia ada satu pokok pisang, macam kebun pokok pisang macam tu. So bila dia ada kat situ, security guard tu dah rasa lain macam. Dia macam tak sedap hati. Macam tempat tu memang gelap gila. For some reason, even though ada lampu spotlight tu, tapi still gelap semacam tu. So dia tak nak macam was-was lah, nak pergi check ke tak nak pergi check ke. Dia risau kalau pergi check ke kena pukul ke apa, satu hal pula. Tapi kalau dia tak pergi check, kalau anything happen, dia akan dipersoalkan pada esok harinya. So in the end, si security guard ni decide macam, okay lah, fine lah, aku pergi check lah. Dia pun lalulah dekat kawasan tu and try lah suluh dengan torchlight dia, nak carilah ada sesiapa kat situ ke tak. Dan tiba-tiba security guard ni terdengar macam bunyi tangisan yang sayu macam tu. And dia pun follow lah bunyi tu, nak mencari daripada mana datangnya bunyi tu. So cari. Dan dia terpaksa masuk dekat kawasan semak ni yang penuh dengan lalang, dengan pokok and everything on. And time tu dia nampak seperti ada satu wanita yang sedang duduk bercangkung dekat tanah tu, sedang menangis tau. So security guard ni pun tegur lah, Cik buat apa dalam ni? Kenapa ada dalam kawasan sekolah? Dan perempuan tu jawab, dia sesat tau. Aku sesat. Aku tak tahu mana rumah aku. Aku tak tahu macam mana aku ada dekat sini, kata perempuan tu. So security guard tu pun pelik lah. Sudah, kot ada orang gila masuk ni kan. So security guard tu pun keluarlah baton dia, takut kalau apa-apa ke, at least dia boleh sebat lah benda tu kan. So elok dia menghampiri, tiba-tiba perempuan yang tengah duduk bercangkung dekat atas lantai pula, dekat atas tanah tu, sambil muka berpandang bawah, tiba-tiba pusing kepala dia dengan begitu laju ke arah security guard tu. And security guard tu apabila dia nampak wajah perempuan tu, dia terus membelakangkan diri. Time tu dia tak tahu dia nak menjerit ke, dia nak terkencing ke, nak terberak ke, semua benda rasa at the same time, tapi dia tak boleh nak buat apa-apa. Sebab apa yang dia nampak, wajah seorang wanita, muka dia seolah-olah mereput. Dia macam bibir dia macam something not right lah. Memang bukan seperti wajah manusia lah, senang cerita macam tu lah. Wajah yang security guard tu nampak, dalam otak dia time tu, dia tak boleh nak brain apa yang dia nampak pada ketika itu tau. And time dia dah nampak wajah tu, tiba-tiba perempuan tu ataupun makhluk tu membuka mulut dia dengan begitu luas. Dia punya jawline dia dia punya mulut dia jatuh ke bawah. And time tu lah dia dengar bunyi jeritan ataupun mengilai yang kuat gila tau. Dia sampai tekap telinga dia, tak boleh tahan handle bunyi tu tau. So security guard ni dengar benda tu, dia terus cabut daripada situ and terus lari ke pondok dia tau. Dia try call lah member-member dia yang ada ke untuk datang ke kawasan sekolah tu cepatlah. Nasib baiklah pada malam tu ada salah satu member dia berada dekat kawasan kawasan lepak dekat area situ lah. Terus datang and teman security guard ni sampai esok pagi tau. And security guard ni dah menggigil-gigil lah, cakap nak berhenti lah everything on. So dia decide tu, tak apa, aku hadamkan benda tu, aku beranikan diri, aku make sure aku tiap-tiap kali aku datang sekolah ni kan, aku baca doa pelindung everything all, and make sure apa-apa benda yang aku dengar aku elakkan. So itulah taktik dia sampai ke hari ni, mana dia kata tipulah, ada sahaja bermacam-macam bunyi yang dia akan dengar tau. Dia akan dengar bunyi orang menangis dari jarak jauh, dia akan dengar bunyi mengilai, bunyi pintu-pintu kelas berbunyi, kursi semua berbunyi. And ada satu insiden di mana security guard ni ada sekali kena marah dengan guru besar. Sebab apa? Salah satu kelas dekat tingkat 2 tadi tu, yang saya cerita tu, meja kursi semua berterabur. Dia memang suka buat gangguan-gangguan macam ni lah. So in the end, sampailah satu level, pihak sekolah pun dah tahu dah akan gangguan ni. Adalah try panggil ustaz tu, baca doa everything all. Tapi yelah, benda macam ni, especially kawasan luas macam tu kan, kawasan sekolah, ada masa ni memang tempat tu dibiarkan kosong and everything all. So makhluk tu in the end still berada dekat kawasan situ ataupun dekat kawasan perumahan tu lah. Akan ada lah, dia akan beronda-ronda dekat situ ke, chill ke apa ke, sampai kan satu tahap orang yang stay kat kawasan tu, and majority orang yang stay kat Kepong ni kebanyakannya orang Cina tau. So walaupun diorang dengar bunyi-bunyi gangguan ataupun adalah cerita-cerita pasal Pontianak tu, diorang jenis yang tak kisah kan. Diorang macam, okay, lantak kau lah, ni mampus lah kan, malah nak fikir pasal Pontianak tu kan. So in the end, tempat tu tak tahulah, bagi Shadows, kalau Shadows nak pergi sendiri pun Shadows tak berani kan. Kita bukan nak kata takut tu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yes.
Tapi untuk orang kata merisikokan diri sendiri, Shadows bukan macam geng-geng paranormal nak pergi tangkap hantu ke, cari hantu ke apa tau. Tapi kalau sekadar menceritakan, ya Shadows boleh buat. Tapi kalau nak pergi cari ke apa, sebab Shadows pun risau juga kalau kata benda tu membawa benda-benda yang tak manis lah, especially kalau kena gangguan, ataupun benda tu ikut balik rumah ke apa, kena gangguan keluarga ke, kalau member pun terkena kan, satu hal juga kan. So in the end, rumusan ringkasan daripada kisah pada hari ni. So kisah ni simple je, tapi boleh dikatakan agak menarik, sebab bagi Shadows, selalu macam Shadows cakap awal tadi, selalunya bila fikir kawasan bandar, kawasan KL semua, tak ada sesiapa pun terfikir, ataupun adalah beberapa orang yang macam fikir, alah kawasan KL mananya nak ada hantu kan, kawasan bandar kot, so mustahil lah. Tapi yes, bagi Shadows, selagi kita yang beragama Islam ni tahu yang wujudnya makhluk-makhluk gaib ni, diorang akan berada di mana-mana. Tak kisahlah tempat tu moden macam Dubai sekalipun, and even Dubai pun ada cerita-cerita kisah seram dia. And ingat Shadows mungkin nak kongsi juga lah cerita pasal Dubai, apa hantu-hantu kat Dubai. Boleh tahan juga seram dia, tapi seram dia bukan macam hantu-hantu kita kat Malaysia kan. Dia memang purely, orang-orang yang cerita hantu kat situ purely jin. Diorang memang guna jin, tak ada pontianak ke pocong ke apa ke, jin direct man. Macam kita adalah hantu-hantu ni bernama lah, senang cerita yang tu, nampak dah melalut dah Shadows ni. Okay, so begitulah kisah yang Shadows kongsikan pada hari ni, yang bagi Shadows walaupun simple, tapi kalau korang semua berada di situasi tu, boleh dikatakan memang banyak insiden-insiden yang boleh dikatakan agak menyeramkan. Alright game semua, so Shadows harap korang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan hari ini. Bukan satu kisah yang simple and tak ada lah panjang berjela ke apa kan. Sebab ialah banyak antara viewers Shadows pun cakap nak straight to the point lah. So Shadows bagi straight to the point lah. Kisah ni memang direct lah, tak ada nak kata story dia macam ni lepas tu jumpa hantu ke, tak ada. Kisah ni memang pengalaman mereka ni yang nampak kelibat pontianak di Kepong Baru. Ok, so sekiranya korang suka dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ni, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel, tanda sokongan korang kepada Shadows. And seperti biasa, nama aku Shadows. Sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Bye bye guys. Take care. Jangan diganggu pontianak pula.